Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami ingin membentangkan Amanah Saham Bumi Putra (ESB) dan kaitannya bagi kursus ISL 1053 Usul Fiqh. Kumpulan kami terdiri daripada 3 orang ahli, iaitu saya, Puteri Nur Zaid Sofia binti Muhammad Nur Sofyan, Nur Syafiqah binti Zamhuri dan juga Nurul Ain binti Osman. Antara isi kandungan yang akan kami kupas pada pembentangan kali ini adalah mengenai pengenalan Amanah Saham Bumi Putra, dalil yang disepakati dan dalil yang tidak disepakati, serta kefahaman mengenai Amanah Saham Bumi Putra. Amanah Saham Bumi Putra (ESP) telah dilancarkan oleh Amanah Saham Nasional Berhad (ESNB) pada 2 Januari 1990. Amanah Saham Nasional Berhad (ESNB) merupakan sebuah anak syarikat yang dimiliki sepenuhnya oleh Permodalan Nasional Berhad (PNB). Objektif Amanah Saham Bumi Putra (ESP) adalah untuk menghasilkan pulangan jangka masa panjang yang kompetitif dan konsisten kepada pemegang-pemegang unit, di samping pengekalan modal pada tahap toleransi risiko yang minimum. Yang kedua, ia dapat membantu golongan Bumi Putra dalam menyediakan simpanan alternatif untuk menjamin kestabilan dalam keuangan pada masa hadapan. Dalil yang disepakati iaitu Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma'. Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan hujah atau perdebatan kuat bagi Nabi Muhammad dalam menyampaikan risalah kerasulan dan pedoman hidup bagi manusia serta hukum-hukum yang wajib dilaksanakan. Dalam surah An-Nisa ayat 136, terdapat ayat yang menyatakan wajibnya beriman kepada Al-Quran yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. As-Sunnah. As-Sunnah merupakan percakapan dan perbuatan Rasulullah SAW serta pengakuannya terhadap kenyataan atau tindakan orang lain. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk mentaati Rasulullah SAW, seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 59 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulul amri, iaitu orang-orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian, jika kamu berbantah-bantah perselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu kembali kepada kitab Allah, iaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan juga hari akhirat. Ijma' adalah salah satu cara dalam menepati hukum atas segala permasalahan yang tidak terkandung di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ijma' juga adalah sependapat atau sebulat suara ulama' mujtahid dari kalangan umat Islam pada bila-bila masa selepas kewafatan Nabi Muhammad di atas satu-satu hukum syarak. Ijma' dapat dibahagi kepada dua bahagian, iaitu ijma' sarih dan ijma' sukuti. Sebagai contoh, beberapa mujtahid mengemukakan pandangan bagi sesuatu isu dan didengari oleh para mujtahid yang lain, namun mereka tidak memberi sebarang jawapan. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 59 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulul amri, iaitu pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeza pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kamu kepada Allah, iaitu Al-Quran dan Rasul, sunnahnya jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan demikian, itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.
Seterusnya istishab. Isu keharusan ASB masih disoal. Hal ini adalah kerana Suruhanjaya Sekuriti Malaysia telah mengklasifikasikan bahawa pelaburan ASB adalah pelaburan yang tidak patuh syariah. Ini kerana Suruhanjaya Sekuriti Malaysia mempercayai bahawa terdapat 30% sumber pendapatan ASB ialah dari sumber yang haram. Misalnya, arak. Isu keharusan ASB ini semakin hangat apabila kaedah fiqh mengatakan bahawa apabila perkara halal bercampur dengan yang haram, maka yang haram akan mengatasi yang halal. Bina 2019. Jelas di sini bahawa dari sudut Suruhanjaya Sekuriti Malaysia, mereka menolak keharusan ASB. Namun begitu, majoriti Majlis Fatwa Negeri memandang isu ASB ini dari sudut makro dan mereka tidak berhujah mengikut kaedah fiqh. Atas kaedah fiqh, tidak boleh menjadi sandaran hukum atau dalil mutamat. Nanyang 2019. Hal ini oleh kerana kaedah fiqh hanya boleh dijadikan sebagai rumusan yang dikeluarkan oleh golongan fuqaha. Seterusnya, masalah. Hifz al-mal merupakan salah satu masalah daruriah yang perlu diberikan perhatian serius oleh pemerintah. Soal kekukuhan ekonomi umat Islam adalah salah satu faktor utama kepada penerusan kemajuan umat Islam. Islam melarang umatnya daripada terjerumus dalam kemudaratan diri dan kemiskinan yang menggugatkan kekuatan ummah. Setiap hukum yang dibuat perlulah memenuhi segala tuntutan keadilan, maslahah dan mengelak daripada kerosakan serta keruntuhan yang lebih besar. Dalam isu ASB ini, Maybank merupakan institusi perbankan Islam yang terbesar di Asia. Sekiranya PNB melepaskan ikatan bersama Maybank, ia bukan sahaja menguntungkan ekonomi pemegang saham, bahkan ia juga memberi kesan yang besar kepada situasi ekonomi negara dan banyak organisasi yang berkaitan dengan orang Islam. Begitu juga peluang pekerjaan akan juga turut terjejas yang melibatkan 16,531 kaki tangan Bumiputera Islam. Dalam perkara ini, hukum pelaburan ASB perlu dilihat dari semua kesan yang akan dihadapi oleh agama dan umat Islam. Isu berkenaan pelaburan di dalam sektor yang haram dan halal juga telah diterangkan oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia. Malah, PNB tidak melabur dalam sektor yang haram. Jika dilihat dalam perkara 30% adalah dari sumber yang haram dan 7% lagi adalah sumber yang halal, dan jelas bahawa yang halal mendahului yang haram. Menurut beberapa ahli fuqaha, pencampuran aktiviti pelaburan antara halal dan haram adalah berprinsip bagi pendekatan untuk mengharuskan masyarakat Islam melabur dalam syarikat tersebut. PNB juga telah melakukan yang terbaik dalam mengubah perundangan khususnya dalam sektor pelaburan bagi membenarkan penguasaan umat Islam. Dalam hal ini, maslahah umat Islam amatlah penting serta perlu mengelakkan sebarang kemudaratan yang lebih besar berlaku. Secara kesimpulannya, pelaburan ASB adalah diharuskan. Berdasarkan kajian yang telah dijalankan, ternyata terdapat beberapa cadangan yang telah dikemukakan. Cadangan ini bertujuan bagi menambah baikkan proses yang dikehendaki mampu dilaksanakan secara rasional, sama ada daripada pihak kerajaan, pihak yang bertanggungjawab dalam mengeluarkan fatwa maupun pihak pengurusan yang mempunyai kaitan dengan unit ASB dan masyarakat. Antara cadangannya ialah pihak kerajaan perlu mengambil langkah yang lebih teliti demi memastikan aktiviti pelaburan di Malaysia menepati prinsip syariah.